Kita sedang usaha untuk memulihkan semula ekonomi negara kita. Ia bukan soalan yang mudah. Ada orang mengatakan, mengapa kita ceritakan hal yang lalu? Tapi rakyat harus tahu. Kerana kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah, dia bagi andaian seperti mana disebut oleh Datuk Zahid, seolah-olah semuanya sudah sempurna. Tidak. Kita kena faham, ekonomi harus dilonjakkan, dipacu dengan kadar yang lebih pantas. Tapi kita warisi ekonomi yang malah. Mana-mana saya terangkan, hutang 1.5 triliun ringgit. Kalau kita sebagai keluarga, kita ada hutang gaji 5,000 sebulan, hutang 1 juta. Nak pulih itu tidak mudah. Dan ekonomi negara pun, kalau kata mengikut pakar ekonomi Adam Smith, macam ekonomi keluarga. Nak faham. Jadi kalau hutang cara tidak bertanggungjawab dulu sampai 1.5 triliun, nak suruh kita selesaikan dalam 1-2 tahun tidak mudah. Kita cuba, insyaAllah. Berapa defisit? Defisit maknanya pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Itu makna defisit. Gaji 5,000, tapi belanja yang wajib 7,500. Itu disebut defisit. Kita tanggung defisit. Berapa peratus? 5.6%. Jadi apakah yang dilakukan dalam Jemaah Menteri? Saudara Zahid, Saudara Ma'asan dan rakan-rakan yang lain. Kita kata jangan hutang lagi. Kerana hutang itu siapa akan bayar? Sekarang bebannya dan anak-anak kita. Jadi anak kita lahir, tanggungjawab pertama bayar hutang. Jadi kita kata jangan hutang. Dulu pernah ada hutang. Siapa yang mula hutang ni? Almarhum Tun Abdul Razak. Tapi hutang dia untuk apa? Untuk buka tanah, untuk buka felda, untuk buat pembangunan luar bandar masa itu. Jadi orang tak soal hutang yang diperlukan mengikut keupayaan kita untuk membangunkan negara. Bukan hutang untuk buat projek-projek mega, kemudian kos yang melampau-lampau dan komisen berlebih-lebih, kemudian hutang jana wibawa, lingkuplah ekonomi negara. Jadi jangan samakan. Kalau kita lihat dari segi sejarah, hutang yang dibuat oleh marhum Tuan Abdul Razak itu penting bagi negara kita. Kalau tidak, tiada felda, tidak ada RISDA, tidak ada MARA, semua dari uang pinjaman Bank Dunia. Itu diperlukan pada ketika itu. Ini berbeza dengan apa yang berlaku terutama 33 bulan sebelum kita ambil alih kuasa. Kedua, saya katakan soal defisit. Kalau kita turunkan defisit, Indonesia turun lebih cepat daripada kita. Sebab itu rupiah tu kuat sedikit. Kita turun daripada 56% jadi 5%. Saya sengaja minta kawan-kawan kita termasuk di kampung itu tahu. Jangan kita ingat ekonomi itu patut difaham oleh orang-orang cerdik pandai pakai ekonomi saja. Tidak. Kalau kita tidak ada maklumat ini, kita akan terus ditipu. Kita akan terus difitnah. Ya. Yang dia buat hutang banyak, dia tak cerita. Defisit banyak, dia tak cerita. Dia cerita apa yang kita belum bagi. Jadi kita terpaksa turunkan kerugian atau kekurangan perbelanjaan daripada 56% menjadi 5%. Orang tanya, mengapa tak kurangkan lebih lagi? Kalau kita kurang lebih, projek desa di wilayah terpaksa dipotong, projek sekolah terpaksa dipotong, kesihatan terpaksa juga dikurangkan. Saya tak sanggup. Jadi rakan-rakan Jemaah Menteri kata kita potong projek-projek mega yang tidak mendesak. Kita tambah projek pembangunan desa, untuk pendidikan sekolah anak-anak kita. Kita tambah 2 bilion ringgit dalam keadaan susah. Kita buat apa? Seluruh Negeri Sembilan, saya bercakap dengan Saudara Amin tadi.
Saya nak pastikan semua sekolah anak-anak kita ini tandas diperbetulkan. Ni apa jenis negara? Bercakap soal ekonomi hebat, gaji menteri, duta-duta khas semua tinggi-tinggi, tandas sekolah pun tak boleh kita baiki. Sebab tu saya kata kita mesti selesaikan tahun ini juga semua tandas negara sekolah anak-anak kita. 10 tahun pergi ke sekolah. Saya ada pengalaman di Port Dickson. Hampir tidak ada sekolah yang tak ada tandas yang rosak. Ada sekolah tu 8 tandas, 4 rosak. Ini anak-anak kita. Sebab tu saya kata kita nak pimpin, kita kena rasa yang sebut tadi, denyut nadi masyarakat. Kita tidak akan tahu kalau kita tak dengar di bawah, kalau kita tak rasa masalah mereka. Sebab tu saya kata kita kena rasa sebagai ketua bagi semua. Sebab saya kata anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India anak kita, anak orang asli anak kita, Dayak, Kadazan anak kita. Tapi dia pusing, dia potong sebut anak Melayu, dia kata anak Cina anak kita, anak India anak kita. Dan anak Melayu tu dia potong dalam TikTok. Apa jenis manusia penipu macam ni? Pakai serban. Baik, tu jangan sambung itu. Tapi sebab itu kita kena tahu maklumat, kita kena tahu angka-angka ini. Apa lagi kita buat? Melalui Dr. Zaliha, kita baiki semua klinik-klinik desa. Berapa jumlah? Tambah soal perbaik pulih 1.4 bilion ringgit. Klinik desa ini walaupun tidak bawah Kementerian Desa, tapi tanggungjawab Timbalan Perdana Menteri yang berkenaan kerana membangunkan, memajukan kawasan desa dan wilayah. Semalam saya di Kepung, perumahan rakyat, saya sebut kita nak Kuala Lumpur itu jadi megah, hebat, kota besar yang terkenal, bukan saja dengan Putrajaya dan Twin Tower, bukan. Ya, alhamdulillah ada, tetapi gerai jelek. Restoran 7 bintang, 5 bintang hebat, tetapi gerai dan warung kerana orang susah yang manfaatkan, guna, maka tidak dipedulikan. Jadi kita ambil tindakan untuk menumpukan semula kemudahan-kemudahan yang memberi manfaat kepada rakyat jelata. Jadi sebab itu saya minta saudara faham, ini bukan tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri, tanggungjawab seluruh pimpinan. Dan saya syukur walaupun desas-desus di luar macam-macam, saya nak beritahu di sini dalam peluncuran acara utama kementerian ini, karnival yang diadakan pada hari ini, termasuk disebutkan karnival usahawan desa. Saya nak sebut di sini, saya bernasib baik, alhamdulillah, pimpin kerajaan dengan satu semangat perpaduan yang jitu di kalangan pimpinan. Apakah asalnya UMNO ataupun GPS atau GRS ataupun PH, dia dalam kabinet kita tidak fikir soal itu. Kita fikir bagaimana nak pacu pertumbuhan negara, bagaimana nak bela nasib rakyat. Jadi yang dia belete di bawah ni macam lagu tadi, lodeh lodeh anak Pak Saleh, cucu Osman Janggut, hinguinya meleleh. Dia tak tahu lagu tu, saya hafal. Dr. Sri Zahid heran. Jadi bukan saja lagu Azizah, lagu itu pun saya hafal tadi. Jadi saya tekankan hal ini supaya kita faham dan maklum. Sebab itu gaji menteri dipotong, dalam kita ambil gaji boleh diperbandingkan, saya tak peduli, dan tindakan tegas diambil. Kita mesti mula selamatkan negara kita, bukan cara maki hamun dan fitnah. Selamatkan apa? Saya nak beritahu hari ini, ni Menteri Pertahanan ada, dia tahu
Saudara Mak Hassan tahu kedudukan pasukan keselamatan. Komitmen, komitmen baik, disiplin baik, tetapi peralatan dan senjata masih ketinggalan. Sebab tak dapat kita guna wang dengan sebaik mungkin. Sekarang dengan kerjasama Datuk Mat dan Menteri Dalam Negeri Saifuddin, semua pembelian itu diputuskan oleh pakar-pakar di kementerian dan kita beli tanpa komisen oleh orang-orang politik. Ini keputusan kita yang kita tegas. Ini penting. Ini disebut tata kelola. Bukan cakap Melayu, Islam, kemudian sakau, kemudian pergi fitnah hari-hari. Tak betul.